saya kasihi, pada pagi ini kita sambung pelajaran kita setelah bercuti di Puan 4 bulan dalam kitab Wajar Al-Sakratul Maut Bilhaq ataupun Sakratul Maut. Bersedia anda menghadapinya, kita boleh terus dari Dr. Aib bin Abdul Al-Qarni. Pada pagi ini kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang hukum hakam kematian. Pada pagi ini kita masuk kepada soalan dan jawapan yang keempat, yaitu berkaitan tentang apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Apa kita orang yang sehat, orang yang hidup lakukan terhadap orang ataupun ahli keluarga kita yang sedang menghadapi sakaraah. Saudara balik, sakaraah ini maknanya mahu, sakaratul maut maknanya mahu menangani. Mahu itu sakaraah apa yang kita buat. Maka jawapannya tuan-tuan, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut hendaklah diajarkan kepadanya membaca kalimah tauhid atau menyebut kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setidak-tidaknya kita bisikkan di telinganya adalah kalimah Allah, Allah, Allah. Dan sebaiknya siapa yang membisikkan, itu sebaiknya anak dia sendiri. Sebab masa anak dia lahir dahulu kan, anak kita lahir dahulu, kita bisikkan di telinganya kalimah azalkan dia. Apabila kita mati, kita mengharapkan agar anak kita yang bisikkan kalimah itu di telinga kita. Tentang yang dirahmati Allah, dimulakan kita memeluk Islam dengan kalimah la ilaha illallah, dan kita mengakhiri hidup dalam dunia yang fana ini dengan la ilaha illallah. Dan dengan kalimah la ilaha illallah ini juga, dan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit panduan. Apabila kita apabila kita dah bisikkan kepada orang yang menghembuskan nafas yang terakhir itu dengan kalimah la ilaha illallah di telinganya, dan kita nampak di buka mulut disebut kalimah dia kata stop. Jadi kalau dia mati 23 minit selepas itu, insyaAllah dia mati dengan kalimah. Tapi kalau selepas disebut la ilaha illallah itu, dia ada putaran ataupun aktiviti lain. Sebagai contoh, dia sebut la ilaha, saya harus sangat bolehkan ibadah ini saya sikit. Dia minta airnya tu dah, kita bagi dia minum, apa tu dia. Kalau kita ajar balik, kemudian dan tentang yang saya kasihi, kerana la ilaha illallah kitab-kitab diturunkan, kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kitab Quran, Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan. Kerana turunnya kitab-kitab ini adalah bagi pelaksanaan ataupun sopi kepada la ilaha illallah. Dan Rasul-Rasul juga diutuskan begini, la ilaha illallah Rasul juga diutus. Jadi Rasul-Rasul diutus adalah untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kerana la ilaha illallah juga surga dan neraka diciptakan. Surga dan neraka diciptakan la ilaha illallah. Sebab tak ada la ilaha illallah pada dirinya, dia tidak layak
sebaiknya dia mesti ada ilah. Kalau tidak, Al-Quran menyebutkan amalan yang dibuat haba mansura. Bagaikan itu dia berubah. Yang sebut ketiga, Adi bin Habib ditanya kepada Rasulullah SAW. Bapa dia bernama Habib Al-Ta'i. Habib Al-Ta'i dikenal seorang Arab Quraisy Jahiliyah yang banyak membantu ataupun orang yang berumrah apabila musim haji, dia akan menyediakan melayan kepada sebagai guru tukang hajiran dimakan di tempat tinggal, diminum dan sebagainya. Tapi dia tak susah. Dia haji, anak dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bapa aku dia rajin membantu ataupun bermurah orang yang membantu orang datang ke Mekah. Apakah amalan yang dia buat itu boleh membantu dia? Saya kata tak ada berkesan kepada dia sebab amalan yang itu dan tidak dikaitkan kepada la ilaha illallah. Itu yang saya baca dia tadi. Dan amalan yang itu cuma tuan ada pendapat mengatakan bahawasanya orang-orang yang bukan Muslim, yang bukan Islam, yang bukan boleh baik telah balas, tapi balas di dunia. Ada dekat kalau kampung saya mesti meraih korban ini, jika kami sekor, mereka kita pakai, kita bukan korban, boleh pakai, kita bukan korban dan kita jadi tuan-tuan, dia membuat cuma saya katakan tadi bahawasanya ada yang dapat mengatakan bahawasanya orang yang Muslim ini apabila dia buat baik tak balas, tapi balas di dunia. Ataupun kalau tak sempat balas di dunia, semasa dia nak mati benar kan, masa dia sekarang rumah pun nak ringankan, dia lepas tu dia masuk Al-Quran, lepas tu dia masuk Al-Quran. Tapi sebaliknya orang-orang beriman, kita orang Islam beriman, apabila kita buat dosa tak sempat balas. Dan kita malam kita tak sempat balas. Dan apabila kita lakukan dosa, kita tak sempat beristighfar, kita ampun kepada Allah. Lalu Allah beratkan masa sekat rumah Allah. Tujuannya adalah bagi mentafah, mengampunkan dosa-dosa yang kita beratkan. Itu insyaAllah Allah menetapkan kita di syurga. Dan tentang yang saya kasih, jembatan Sirat Al-Mustaqim dibentangkan, lembaran-lembaran suci diturunkan, dan timbangan amal ditegakkan, dan juga kerana la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah dia merupakan satu perjanjian di mana dengannya para Rasul oleh Allah sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu tuan-tuan yang saya kasih, ada 7 keistimewaan yang terkandung daripada zikir la ilaha illallah ini, ataupun yang kita sebutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi disebutkan tuan-tuan, yang pertama la ilaha illallah ini dia menjadi perintah berjaya, menjadi anak suci surga, menjadi anak suci surga. Sebab kalimah la ilaha illallah merupakan harga surga itu kan. Harga surga ini mesti dibayar dengan la ilaha illallah.
Sebab Rasulullah SAW menyebutkan man akhirul kalam bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dengan la ilaha illallah, maka surgalah tempatnya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Itu yang pertama, tuan-tuan, 7 keistimewaan kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, zikir la ilaha illallah dia adalah merupakan kebaikan dan zikir yang paling utama. Kebaikan dan zikir yang paling utama. Sebab kalimah la ilaha illallah disebutkan adalah kebaikan yang paling utama. Dalam hal ini Abu Zar Al-Ghifari berkata, katakanlah kepadaku ya Rasulullah, dan ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan keburukan ataupun dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 semisal dengannya. Lalu Abu Zar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Rasulullah bersabda, kalimah la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama, dan kalimah itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Jadi tuan-tuan, apabila kita buat dosa, cepat sebut la ilaha illallah. Sebab Rasulullah kata dengan la ilaha illallah ni juga dia boleh mengampunkan dosa. Sebab sekali kebaikan kita buat, Allah lipat gandakan. Minimum adalah 10, kan tuan-tuan. Man jaa bil hasanati asara amsalihah. Siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah akan balas 10 seumpama dengannya. Itu minimum, tuan-tuan. Minimum. Yang maksimumnya, tuan-tuan, kita maklumlah, Al-Quran sebut barang siapa yang menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 100 kali 7 jadi 700. Dan sampailah Allah tak terhitung, itu menurut kekuasaan ataupun keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak kongsikan satu kisah yang berkaitan tentang siapa yang datang mendatangkan kebaikan, Allah akan balas 10 ni, tuan-tuan. Kan ada kisah satu ketika Sayyidatina Fatimah, isteri Sayyidina Ali, sakit, tuan-tuan. Lantas Sayyidina Ali sebagai suami, dia pun bertanya kepada Fatimah, wahai adinda Fatimah, adakah rasanya ingin nak makan apa? Sebab adinda sakit. Kita pun kalau orang rumah sakit, kita tanyalah, tuan-tuan, nak makan nasi biryani ke, nasi kabasah ke, kita tanyalah rumah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Sayyidatina Fatimah berkata kepada suaminya Sayyidina Ali, wahai kekanda, dia kata, alangkah sedapnya kalau ketika ini dapat makan buah delima. Buah delima. Dia orang demam, kan, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan yang saya kasih, Sayyidina Ali pun masa tu tak ada duit pun. Dia pergi pinjam dengan sahabat dia 1 dirham. Kemudian pergi kedai buah. Tengok dekat kedai buah tu, tuan-tuan, ada sebuah pokok satu delima tu ada sebiji tergantung. Ada 1 biji. Dia tanya kepada orang kedai tu, kedai buah tu, berapa delima ni sebiji? Wahid rial, 1 rial, kan? Alah, 1 dirham. Apa 1 rial lah. Jadi kebetulan duit dia 1 dirham. Dan rial bayar. Sebenarnya Sayyidina Ali dapat buah delima ni sebagai nak memenuhi keinginan Sayyidatina Fatimah, isterinya yang sedang sakit. Dalam perjalanan balik ke rumah, tuan-tuan, Sayyidina Ali nampak seorang lelaki tua, tuan-tuan, sedang terbaring dekat kaki lima kedai lah kalau kita sekarang, terselimut. Sayyidina Ali ni tak boleh tengok orang macam tu, kan, tuan-tuan. Sayyidina Ali pun bangun. Cik bangun. Apa hal ni? Apa hal baring kat sini? Saya demam lah, wahai Sayyidina Ali, tak sihat badan. Sebagaimana Sayyidina Ali bertanya kepada Fatimah,
Dia tanya juga kepada pakcik ni, pakcik, demam kan, ada teringin nak makan apa-apa ke? Maka orang tua dia kata, wahai Sayyidina Ali, sekarang ni dalam keadaan tekak pahit macam ni, kalau dapat buah delima sedap sangat. Kata orang tua ni, wah sudah ni, kata saya ada buah delima ada sebiji ni, dia kata. Okeylah pakcik, orang rumah saya demam juga, dia kata dia nak makan buah delima, sekarang ni saya ada sebiji buah delima, kita bagi dua boleh tak? Pakcik sebelah, orang rumah saya sebelah. Jadi belah bagilah untuk tu makan, duduk tu daripada baring ni, duduk terus. Pakcik, bangunlah, takkan duduk je, kata Sayyidina Ali. Engkau bagi aku sebelah, wahai Ali, dia boleh aku duduk je, dia kata. Sudah, dia kata Sayyidina Ali ni kalau balik ke rumah, bagi orang rumah sebelah pun boleh duduk je, tak boleh bangun. Ambil dah semua pakcik, dia kata. Orang tua tadi makan sebelah lagi, bangun tu kan, boleh jalan tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apabila Sayyidina Ali balik ke rumah dalam keadaan tak ada buah delima, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, apabila sampai di rumah, tuan-tuan, dia tengok Fatimah menyapu. Kalau kita ni menyapu depan rumah, tuan-tuan. Macam mana pula tadi terbaring demam menyapu pula. Dia Sayyidina Ali tanya, wahai isteriku Fatimah, dia kata, apa hal boleh menyapu ni? Tadi kan terbaring. Tak tahulah, setengah jam tadi saya sihat di badan saya, dia kata. Allah, orang tua ni sihat. Tanya mana buah delima tu? Allah, dia kata. Saya nak, dia kata, tadi ada member pun ingin nak makan buah delima juga, dia kata. Saya bagi, dia pun boleh jalan. Tiba-tiba pun sihat. Okey, biarlah cerita kan. Tak lama kemudian, tuan-tuan, ketuk pintu, lagi salam. Assalamualaikum. Ketika itu tu saya dah buka pintu, jawab salam, tengok Salman Al-Farisi datang dengan satu wadah yang ditutup, tuan-tuan. Wadah yang ditutup. Itu bekas kan. Sebenarnya ni Sayyidina Ali ada kiriman untukmu, kata Salman. Maka tuan-tuan yang dirahmatilah, Sayyidina Ali buka, tuan-tuan, tutup tu ada buah delima. Tuan-tuan tahu, Sayyidina Ali hitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 9, tuan-tuan. 9 biji buah delima. Kata Adis kepada Salman, wahai Salman, kalau ini titipan daripada Allah, dia bukan 9 biji tau, dia mesti 10, kata Sayyidina Ali. Maka Salman kata, ni ada satu, dia kata, aku cukai satu tadi, dia kata. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan nak sebutkan Sayyidina Ali bagi sebiji buah delima, Allah balas tuan-tuan sekejap tu juga 10 biji. Sebab manja'a bil hasanati asyara bi amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dia dengan 10 ganjaran. Okey, kita balik kepada tadi tuan-tuan. Maknanya yang kedua, zikir la ilaha illallah ni adalah kebaikan dan zikir yang paling utama. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, la ilaha illallah ni dia menjadi pelindung kepada api neraka. Kalimah la ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mengajarkan satu kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar daripada hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Iaitu kalimah la ilaha illallah. Ini maknanya kebalikan daripada man akhirul kalam bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Mana siapa yang mati tutup hidupnya dengan la ilaha, surga tempatnya. Mana apabila surga tempatnya, maka ia secara automatiknya dia terbebas daripada azab api neraka. Satu saat Nabi SAW mendengar muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengatakan pada muazzin tadi, engkau terbebas daripada neraka. Rasulullah kata begitu kepada tukang azan tadi, disebut asyhadu an la ilaha illallah, terbebas daripada neraka. Okey, 3. Yang keempat tuan-tuan, la ilaha illallah dia menjadi jaminan untuk masuk surga.
macam orang ni hadis yang lain berdasarkan hadis yang lain kan. Dari Zaid bin Alqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ditanya kepada baginda SAW, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Rasulullah bersabda, ikhlas itu ialah dia mencegah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Maknanya ikhlas la ilaha illallah tu maknanya la ilaha illallah ni dia ada tuntutannya. Di antara tuntutannya adalah mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada melakukan perkara yang haram. Dan untuk makluman tuan-tuan, ada hadis menyebutkan Rasulullah kata ittaqil maharim dan takun abdan nas. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah perkara yang haram, niscaya engkau adalah orang yang paling banyak melakukan ibadah. Rupanya perkara haram ni dia jadi penghalang kepada kita untuk melakukan ibadah. Tinggalkan perkara yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling banyak melakukan ibadah, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tuan-tuan, dalam hal ini saya nak kongsikan satu kisah tuan-tuan berkaitan tentang seorang wanita yang begitu prihatin, takut diri dia itu terlibat dengan benda yang haram. Satu riwayat menceritakan seorang wanita datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan seorang ulama yang kepadanya disandarkan mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal di samping dia seorang ulama, dia juga seorang yang memiliki harta yang banyak. Maka wanita tadi pun berkata, ya Syekh, dia kata, ana nak bertanya kepada anda satu soalan. Ceritalah dia punya latar belakang. Ana, kata wanita ni, adalah seorang wanita yang kematian suami dan memiliki anak-anak yang ramai. Kemudian kami kehidupan sangat susah, dia kata. Dan saya untuk menyara anak-anak ini adalah dengan cara memintal tali ataupun bertenun kain. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu nak memberikan bantuan kepada wanita ini. Namun demikian dia nak dengar cerita wanita itu. Kata wanita ini, saya memintal tali, bertenun kain itu adalah pada waktu malam. Siangnya saya kerja lain lah, dia kata, untuk nak tampung pembiayaan keluarga saya. Dan saya, keluarga kami dalam keadaan yang susah, tak mampu nak beli minyak pelita, minyak lampu. Lalu apabila bulan terang, dia kata, itulah masanya yang saya gunakan untuk memintal tali ataupun untuk bertenun kain, guna cahaya bulan. Kata. Satu hari ya Syekh, dia kata, pegawai kerajaan mereka ramai-ramai berkemah di depan rumah saya, dia kata. Apabila mereka berkemah pada waktu malamnya, mereka menyalakan lampu yang banyak sehingga suasana menjadi terang. Apabila suasana terang tu, dia kata, saya gunakan kesempatan untuk memintal tali, bertenun kain. Lalu dia kata, apabila telah siap kain itu ditenun dan saya nak jual, masa nak jual tu saya terfikir, apakah halal ataupun tidak hasil daripada pintalan tali ataupun tenunan kain, sementara saya menggunakan cahaya lampu yang digunakan oleh pegawai kerajaan yang berkemah depan rumah saya. Kalau pegawai kerajaan, tentulah duitnya duit kerajaan. Kalau duit kerajaan, tentulah daripada duit-duit rakyat, dia kata. Ya Allah, tuan-tuan, itu pun tuan-tuan, dia guna cahaya lampu, kebetulan orang berkemah depan, itu pun tuan-tuan dia risau, bimbang halal ataupun haram hasil daripada tenunannya itu. Allah. Sekarang ni dengan lampu-lampu juga kebas, tuan-tuan. Itu makanya cerita Piramli kan, tuan, lampu untuk kau panas, kalau kau tak panas kau pun kau kebas. Allahu Akbar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika ini tertunduk malu, tuan-tuan, malu kepada wanita.
Bayangkan prihatinnya orang sekarang tak fikir dah. Di saat sekarang ni orang duk kebas macam-macam je. Yang paling penting dapat kumpul harta sebanyak-banyaknya. Wanita ini prihatinnya, tanya halal ataupun haram. Pendapatan dia, pintalan daripada pintalan tadi yang digunakan daripada cahaya lampu, daripada pegawai kerajaan yang berkemah depan rumah. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai makcik, mulianya engkau, dia kata. Selai rambut yang berada di bawah tudung selendangmu, dia kata, lebih mulia daripada serban besar yang kau pakai. Dia kata macam tu, tuan. Kan? Selai rambut yang berada di bawah selendangmu, wahai makcik, dia kata lebih mulia daripada serban besar yang aku pakai dan jubah-jubah yang dipakai oleh ulama. Imam Ahmad bin Hanbal kata begitu. Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal nak tanya tuan-tuan, siapa makcik ni? Ini satu lagi. Makcik ni sebenarnya siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini ya Syekh, adik kepada Basar Al-Khafi. Basar lagi sekali Imam Ahmad bin terkejut. Basar Al-Khafi ni tuan-tuan seorang governor. Seorang pemimpin yang adil dan disayangi oleh rakyat. Adik governor tuan-tuan. Nak beli minyak pelita, nak nyala lampu, nak bertenon waktu malam pun tak ada duit. Apa maknanya? Maknanya Bashar Al-Hafi ni tak kroni tuan-tuan. Tidak kronisme. Kita kalau ada jawatan, yang jadi pertama dapat projek anak-anak lah dulu tuan. Sehingga anak-anak memiliki saham tu saham ni, syarikat berpuluh-puluh, beratus-ratus syarikat tuan. Allahu Akbar. Jadi akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, macam nak berapa? Aku akan berikan sebahagian besar daripada hartaku kepadamu, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada wanita tu. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu saya sebutkan tadi. Tinggalkan perkara yang haram, niscaya kita menjadi orang yang banyak beribadah kepada Allah. Sebab perkara yang haram ini dia menghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian la ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Kalimah la ilaha illallah dan zikir tuan-tuan perantara doa. Dalam hal ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa berkata, wahai Tuanku, ajarkanlah kepadaku suatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Lantas Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuanku, seluruh hamba-Mu mengucapkan kalimah ini. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang 7 tingkat dan apa yang ada di dalamnya, serta bumi yang memiliki 7 lapisan, serta apa yang ada di dalamnya, selain aku letakkan di suatu timbangan, aku letakkan pada satu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Maka kata Allah SWT kepada Nabi Musa, bumi, 7 lapis bumi ini bersama dengan isinya, langit 7 lapis langit itu bersama dengan letak pada satu timbangan, dan la ilaha illallah letak pada satu timbangan lain, maka la ilaha illallah itu lebih berat daripada itu, kata Nabi, daripada langit dan bumi dan segala isinya, dan lebih berat daripada itu, kata Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Kemudian la ilaha illallah adalah zikir yang menunda kiamat. Kalimah la ilaha menundakan kiamat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati, selagi orang masih sebut la ilaha illallah, selagi itu kiamat tidak akan berlaku. Sebab apabila kiamat berlaku tu kan tak ada dah. Orang tak ada orang yang nak sebut nama Allah lagi masa tu. Kan? Itu makanya kalau tuan-tuan doa, jangan terlajak doa, ya Allah panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Jangan minta doa macam tu tuan-tuan. Sebab masa dah nak kiamat tu tak ada lagi dah orang nak sebut kalimah
Allah ataupun la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang last sekali, bacaan la ilaha illallah 100 kali sehari, keutamaannya ini kalimah ni yang apa tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia ucap 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya dan dituliskan untuknya 100 kebaikan serta dihapuskan daripadanya 100 keburukan ataupun dosa. Ini tuan-tuan di antara 7 keistimewaan daripada kalimah la ilaha illallah. Tu makanya tadi soalannya, apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut? Maka ajarkanlah kepadanya la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan saya dan kita semua di saat kita menghembuskan nafas yang terakhir nanti, Allah lancarkan, Allah fasihkan lidah kita untuk menyebut kalimah ini. Jadi apabila kita selalu sebutkan tuan-tuan, kalimah ini akan sebati dalam diri kita. Apabila sebati dalam diri, kan saya selalu analogikan begini kan tuan-tuan, kalau kita sebati dengan kalimah-kalimah taibah ni kan tuan-tuan, kita jalan tersepak batu kan, maka kita automatik kita menyebut Allah setidak-tidaknya, ataupun astaghfirullah, ataupun la ilaha illallah. Kalau kalimah tu sebati dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kalimah-kalimah lain tu sebati dalam diri kita ni, selalu mencarut, selalu maki amun orang kan tuan-tuan. Macam tu juga apabila kita jalan tersepak batu, ada setengah tu melatah, pocot kan tuan-tuan. Itu okey lagi. Tapi jalan-jalan tersepak batu, disebut barang sulit mak dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalimah tu dah sebati dalam hidup dia, sebab dia suka maki hamun orang dengan kalimah tu kan. Ini kisah benar tuan-tuan kan, kisah benar. Satu ketika saya bawa anak-anak makan dekat Kampung Baru tuan-tuan, malam makan tu, kemudian ada budak perempuan muda tuan-tuan, dia duduk hidang bagi air. Kemudian masa dia letak minuman dekat depan saya, ada meja sebelah ni ada budak kecil, dia terlanggar gelas ke, pecah tar. Jadi perempuan ni melatah tuan-tuan, perempuan ni yang pelayan ni melatah. Tuan-tuan apa sebut? Dia sebut benda berang sulit mak dia lah. Dia sebut benda tu. Ya Allah, kata saya, dia melatah perempuan muda tuan. Tu saya panggil dia, dek saya. Tahu tak sebab apa adik sebut tu? Tak tahu cik. Sebab adik selalu sebut kalimat ni kan. Dia pun tersipu malu tuan-tuan. Maknanya apabila kalimah tu dah sebati dalam hidup dia kan, di saat benda berlaku secara tiba-tiba, maka kalimat tu akan muncul di mulut dia. Nak mati pun macam tu juga kan? Nak mati pun macam tu juga. Apabila kalimah la ilaha illallah ni sebati dalam hidup kita, di saat kita nak hembuskan nafas yang terakhir, insya-Allah kalimah tu akan muncul. Tapi tidak jarang tuan-tuan, ada orang kerana dah sebati dengan benda-benda buruk ni. Tu saya pernah ceritakan tuan, ada seorang hamba Allah mati di atas pangkuan isteri dia. Isteri dia pun ajar kalimah la ilaha illallah, di telinganya dia pun pusing kan, tak nak dengar. Isteri dia cerita, "Ustaz tahu tak apa suami saya sebut di saat-saat akhir kehidupannya?" Maka dia sebut, isteri dia cerita, suami dia sebut 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. Itu diulang-ulang banyak kali. Rupanya dia sebut nombor ekor. Ya Allah. Sebab apa? Sebab dah hari-hari duk beli nombor ekor, dah sebati. Nombor ekor tu dah sebati dalam diri dia. Na'udzubillah min zalik. Okey tuan-tuan, dia tak boleh lama-lama pun SOP dia tuan. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini ada baiknya untuk saya sendiri dan juga kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, sedikit ilmu yang diperkatakan pada pagi ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami hayati dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kepadamu agar kau akhirkan hidup kami ini dengan kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang banyak melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepadamu. Maka ampunilah dosa kami, sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan sepanjang kehidupan. Dan ampunilah juga dosa ibu dan ayah kami, dosa istri kami, dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Bagi ibu ayah kami, sahabat handai kami yang kini telah berada di dalam kubur mereka, seandainya kubur mereka gelap, tolonglah Engkau terangkan ya Allah. Seandainya kubur mereka sempit, tolong Kau lapang dan luaskan. Seandainya roh mereka diazab oleh malaikat munkar dan nakir, tolonglah Engkau bebas dan merdekakan. Jadikanlah kubur mereka sebahagian dari taman-taman syurga-Mu. Jangan Kau jadikan kubur mereka sebahagian daripada liang azab neraka. Ya Allah, jauhilah kami daripada wabak dan bala. Jauhilah kami daripada wabak dan bala. Hindarkanlah kami daripada penyakit-penyakit yang berjangkit ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.